Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz Ahmad Jamil bin Jaafar dan semua. Saya Nur Hafizah binti Safriddin bersama rakan saya Siti Safiqah binti Mahyudin dan juga Nur Diana binti Azmi. Kami akan membentangkan topik isu semasa yang merosakkan perpaduan kaum di Malaysia. Pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara di mana rakyat berbilang kaum dan latar belakang hidup bersama. Yang penting, semua bersatu padu dan harmoni. Kadang-kadang, masalah timbul antara kaum yang berbeza, yang boleh menyukarkan semua orang untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian. Masalah ini boleh dikaitkan dengan perkara seperti bahasa, agama, tingkah laku orang, malah cara orang mencari kerja. Ia juga penting untuk memastikan beberapa isu tidak dipersoal, seperti hak rakyat Malaysia yang pertama tinggal di Malaysia. Walaupun Malaysia terkenal dengan kepelbagaian etnik, ada pihak yang mahu menimbulkan perpecahan dan huru-hara. Kehadiran perbezaan bangsa, agama, bahasa dan etnik boleh membawa perselisihan faham dan konflik dalam masyarakat yang pelbagai. Kami tidak dapat membincangkan perkara ini secara terbuka kerana ia boleh menyebabkan sesetengah individu berasa tidak selesa dan kecewa. Malaysia perlu memupuk masyarakat yang aman, maju dan bahagia dengan memupuk kerjasama antara kaum yang berbeza. Faktor berlakunya perkauman di Malaysia. Kadang-kala boleh timbul masalah antara kaum yang berbeza kerana sebab yang berbeza. Beberapa sebab ini boleh jadi kerana politik, perkara yang orang katakan di media sosial tentang kaum dan tidak bercakap dan memahami satu sama lain dengan cukup baik. Nah, yang pertama, terdapat pelbagai parti politik yang mewakili kaum yang berbeza. Terdapat pelbagai parti politik yang menarik minat pelbagai kaum, akhbar dan rancangan televisyen yang didedikasi untuk budaya dan idea setiap kaum. Dalam sesetengah kes, ini boleh membawa kepada prasangka perkauman dan juga permusuhan. Kenapa? Setiap kaum mahukan wakil daripada kaum mereka sendiri untuk menjaga rakyat semasa pilihan raya. Disebabkan oleh pentadbiran British, terdapat perniaga Cina di negara ini, pertanian Melayu untuk pertanian dan penduduk India di ladang sawit. Jurang yang ketara antara kaum dari segi ekonomi dan politik. Faktor kedua ialah sesetengah orang menggunakan media sosial untuk mengatakan perkara yang tidak baik tentang orang lain. Media sosial ialah platform di mana individu mengkritik orang lain, terutamanya mereka yang berlainan kaum, untuk melepaskan kemarahan mereka. Ini boleh menyebabkan masalah dan menimbulkan kekecewaan kepada orang ramai. Walaupun media sosial boleh memberi manfaat dalam beberapa cara seperti berkongsi maklumat yang berharga, tidak semua orang mengambil berat tentang perkara yang mereka perkatakan. Semua individu termasuk ahli politik harus bekerjasama untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku dan menjamin layanan sama rata untuk semua. Faktor ketiga ialah orang dari pelbagai kaum di Malaysia tidak berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Intipati komunikasi terletak pada keupayaan untuk bercakap dan memahami antara satu sama lain. Satu aspek penting dalam memupuk hubungan yang harmoni. Walau bagaimanapun, di Malaysia, individu sering mendapat ketenangan dalam berkawan dengan etnik mereka sendiri. Kecenderungan ini berpunca daripada kemudahan komunikasi dan pemahaman yang timbul apabila individu berkongsi bahasa yang sama. Walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia, ramai rakyat Malaysia masih bergelut untuk bercakap dengan fasih. Akibatnya, individu daripada latar belakang etnik yang berbeza menghadapi kesukaran bercakap dan memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika berlaku kemalangan yang melibatkan individu Melayu dan juga Cina, menyelesaikan isu itu mungkin agak sukar kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan cara itu,
Anda boleh mengelak daripada menghadapi masalah bahasa anda. Yang pertama, dapat membantu ekonomi negara. Jika semua orang di Malaysia dapat hidup dalam harmoni dan melayan satu sama lain secara adil, tidak akan berlakunya ketidakadilan dalam ekonomi. Sebagai contoh, dalam perniagaan, setiap orang mempunyai peluang yang adil untuk bersaing dan berjaya. Tambahan pula, jika orang masih ingat pepatah, kami lebih kuat apabila bersama. Ia boleh membantu meningkatkan ekonomi negara. Yang kedua ialah menaikkan industri pelancongan. Perpaduan rakyat Malaysia adalah pemandangan yang menawan hati pelancong dari seluruh dunia kerana mereka ingin merasai secara langsung. Menyaksikan kewujudan harmoni rakyat Malaysia juga memberi peluang kepada pengunjung untuk menyelami budaya indah yang ditawarkan oleh Malaysia. Ini seterusnya meningkatkan reputasi Malaysia dan menarik lebih ramai individu untuk memulakan perjalanan ke destinasi yang luar biasa. Justru, pengekalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia bukan sahaja menarik pelancong, tetapi juga meningkatkan nama baik Malaysia. Kepentingan perpaduan kaum yang ketiga ialah memperketatkan keselamatan negara. Jika seluruh masyarakat Malaysia, apapun rasnya, bersatu dan saling melayani secara setara, maka keamanan negara akan lebih baik. Ketika berbagai kelompok masyarakat bekerjasama, hidup harmonis, hal ini membantu menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kombinasi ini, masyarakat bisa menjadi ribut dan menimbulkan masalah sehingga membuat kehidupan menjadi kacau dan tidak aman. Oleh kerana itu, penting bagi semua orang untuk bersatu demi negara lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana binti Ar-Razmi. Saya akan menerangkan tentang isu-isu semasa yang merosakkan perpaduan kaum di Malaysia. 1. Insiden di Kuil Seri Maha Mariaman. 2. Isu tulisan hot yang diputar belit menjadi tulisan Jawi. 3. Campur tangan oleh kelompok ultra pluralis dalam isu umat Islam. 1. Insiden di Kuil Seri Maha Mariaman. Pada 27 November 2018, satu pergaduhan besar telah berlaku di Malaysia kerana orang ramai bersikap jahat antara satu sama lain kerana bangsa mereka. Ini membuatkan ramai orang kecewa kerana mengingatkan mereka tentang satu lagi pergaduhan buruk yang berlaku suatu ketika dahulu pada tahun 1969. Pergaduhan kali ini lebih teruk kerana seorang anggota bomba meninggal dunia. Beberapa orang penting dalam kerajaan juga mengatakan perkara yang keji tentang kaum yang berbeza, yang menjadikan masalah lebih teruk. Apabila orang mengatakan perkara yang tidak baik tentang kaum lain di media sosial, ia boleh membuat masalah menjadi lebih besar. Kita perlu mencari jalan untuk membincangkan isu-isu ini tanpa bergaduh dan menyakiti antara satu sama lain. Kedua, isu tulisan hot yang diputar belit menjadi tulisan Jawi. Ini adalah masalah yang telah menimbulkan banyak masalah antara orang Islam dan bukan Islam. Setengah orang berpendapat bahawa gaya penulisan yang dipanggil hot sedang dipaksakan kepada orang bukan Islam di sekolah. Mereka juga beranggapan bahawa gaya tulisan lain yang dipanggil Jawi digunakan untuk membuatkan orang bukan Islam berasa seperti mereka dilayan secara berbeza. Malah, ada yang mengatakan tulisan Jawi dikaitkan dengan perkara buruk seperti lucah. Tetapi sebenarnya, pembelajaran kaligrafi hanyalah sebahagian kecil daripada penulisan dan tidak mengambil banyak masa di sekolah. Masalah ini menimbulkan banyak perbalahan, malah ada yang mengatakan produk bukan Islam tidak boleh menggunakan tulisan Jawi. Ini menyebabkan kempen hanya membeli produk buatan orang Islam. Kesemua isu ini telah menyebabkan lebih banyak masalah yang telah berlaku sejak sekian lama.
Ketiga, campur tangan oleh kelompok ultra-pluralis dalam isu umat Islam. Segelintir golongan mempersoalkan hak istimewa yang ada pada orang Melayu, iaitu keistimewaan tertentu yang diberikan kepada mereka kerana bangsa mereka. Golongan ini percaya bahawa setiap orang harus mempunyai hak yang sama tanpa mengira bangsa atau agama mereka. Mereka berpendapat tidak adil orang Melayu mempunyai keistimewaan. Ini bukan isu baru, kerana dahulunya pelbagai kaum memperjuangkan hak mereka secara individu, tetapi kini mereka berjuang bersama. Setengah orang bukan Melayu percaya bahawa hak mereka perlu ditingkatkan kerana mereka percaya kepada kesaksamaan, manakala orang Melayu percaya bahawa keistimewaan mereka harus dilindungi kerana sejarah mereka. Perselisihan pendapat ini tidak wajar, sama ada mengenai undang-undang atau bagaimana orang harus menjalani kehidupan mereka. Contohnya ialah isu hak LGBT di kalangan umat Islam. Kumpulan yang memperjuangkan hak sama rata percaya bahawa ia adalah hak asasi bagi individu LGBT, walaupun ia bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, dalam Islam, hak asasi manusia ditakrifkan oleh Allah melalui Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Undang-undang Islam dengan jelas menggariskan apa yang boleh dan apa yang tidak dibenarkan, termasuk hukuman bagi jenayah tertentu. Keterbatasan ini bukan dibuat oleh manusia tetapi oleh Allah SWT. Oleh itu, orang bukan Islam seharusnya tidak campur tangan dalam isu sensitif berkaitan perlakuan LGBT dan kerana ia melibatkan pegangan orang Islam. Kesan tercetusnya pecah belah perpaduan antara kaum di Malaysia. Kesan terhadap sosial. Dari segi kesan terhadap sosial, sikap perkauman yang ada dalam diri banyak mendorong kepada berlakunya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain. Sikap ini akan mampu memecah belahkan kaum dan bukan sahaja akan memberi kesan dalam jangka masa yang pendek, bahkan turut memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Contohnya, China lebih mengutamakan dan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat China bagi perniagaan yang dimiliki oleh mereka dan tidak memberikan peluang kepada orang Melayu dan India untuk mencubanya, dan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam diri mereka. Kedua, memberi kesan negatif terhadap integriti dan imej negara. Penduduknya terdiri daripada berbilang kaum. Wabak pergolakan kaum yang baharu akan mencemarkan nama baik negara dan memburukkan lagi keadaan, menunjukkan kegagalannya untuk menyatu padukan penduduknya. Ini menjejaskan imej dan integriti negara sebagai sebuah negara yang berdaulat yang mengamalkan prinsip demokrasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Safiga binti Mahayudin akan menerangkan cara untuk membendung masalah perkauman di Malaysia. Cara untuk membendung masalah perkauman di Malaysia, yang pertama adalah dengan membuat program melibatkan semua kaum agar semua orang dapat bergaul dan bekerjasama. Walaupun orang mempunyai parti politik yang berbeza dan datang dari latar belakang yang berbeza, kita perlu adakan aktiviti dan program yang menyatukan semua orang. Program-program ini boleh dan membantu kita memahami dan menghormati perbezaan antara satu sama lain. Kita juga harus mengadakan acara yang meraihkan perayaan dan tradisi setiap orang supaya kita semua dapat menghargai dan belajar sesuatu daripada satu sama lain. Program-program ini sangat membantu dan penting kerana ia membantu kita mencintai negara kita dan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lain. Cara untuk membendung masalah perkauman di Malaysia yang kedua adalah di mana ibu bapa terutamanya harus menggalakkan anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berbeza etnik.
Ini sangat penting kerana bagi ibu bapa terutamanya untuk memberi nasihat yang baik dan menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Ini sangat-sangat membantu kanak-kanak menjauhi masalah dan kesan buruk yang disebabkan oleh parti politik yang melayan orang secara tidak adil berdasarkan kaum mereka. Ada pepatah yang berbunyi seperti melentur bulu biarlah dari rebungnya, yang bermaksud ibu bapa perlu memberi impak yang besar kepada anak-anak mereka. Apabila ibu bapa mempunyai pandangan negatif tentang kaum yang berbeza, maka mereka mungkin mengajar anak-anak mereka perkara yang salah tentang kaum yang boleh menyakiti anak-anak dari kaum lain di Malaysia. Penutup, hubungan etnik yang mantap dan padu sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Persoalan hubungan etnik, perpaduan dan integrasi amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik, dan seterusnya pembangunan negara akan berjalan rancak tanpa sebarang gangguan. Ini adalah sangat penting bagi rakyat atau individu di negara yang pelbagai bangsa untuk bergaul dan berkawan antara satu sama lain. Ini bermakna orang yang mempunyai agama yang berbeza, bahasa yang berbeza, mempunyai budaya yang berbeza dan berasal dari kumpulan etnik yang berbeza, harus bekerjasama dan bersikap baik antara satu sama lain. Ini adalah sangat penting kerana apabila semua orang bersatu padu, negara boleh menjadi stabil dan berkembang maju tanpa sebarang isu atau masalah. Apabila rakyat bersatu dan bekerjasama, maka mereka boleh fokus untuk menjadikan negara lebih produktif, baik daripada menghabiskan masa dan tenaga untuk masalah yang disebabkan oleh perbezaan. Sekian, terima kasih.